Faktor yang paling besar ialah faktor luaran yang di luar kawalan kita. Apabila Kerajaan Amerika Syarikat menaikkan interest, dulu you ingat tak, kalau kita pergi ke bank, katalah tahun 70-an, 80-an lah, nak keluarkan duit punya lah susah kan. Kita pergi Bank Simpanan Nasional beratur, bukan ada aircon pun macam pejabat pos kan. Ingat tak lagi dia pakai cok. The world has changed ya. Ini kita kena faham. Sekarang ini nak ubah, nak keluarkan, nak move, nak ubah duit daripada Malaysia ke negara lain, tekan butangnya. So kalau katalah Amerika umum interest rate dia tinggi, satu tekan butang je, semua pelabur ni boleh ubahkan duitnya daripada ringgit pergi ke Amerika dollars. Mereka dapat pulangan yang jauh lebih tinggi. Dan ini menyebabkan kesannya cepat berlaku. Dan kesan yang paling cepat berlaku ialah kenaikan harga barang. Sebab kita masih lagi membeli banyak barangan import untuk makanan kita, untuk segala perkhidmatan dan barangan yang kita beli di Malaysia ni. Big komponennya adalah import. Dan bila dia ditransaksikan dalam US dollar, sudah tentu ianya akan memberikan kesan kepada kehidupan rakyat. Itulah makcik Kia di kampung pun akan rasa sebab dia ingat, oh harga barang dah naik kerana banyak barangan import. Kalaupun finish product, barangan raw material itu akan naik harganya. Tetapi on the flip side of it, daripada sudut yang lain, ada juga kebaikan kepada negara. Contohnya Petronas. Petronas jual minyak dalam US dollar. Bila US dollar meningkat, dia akan dapat jumlah yang sama sebab dia jual. Tetapi bila dia convert kepada ringgit, sudah tentu dia akan dapat lebih banyak ringgit yang akan boleh membantu negara mendapatkan lebihan keuangan. Yang paling penting, dan kita lihat dalam bajet ni pun, dia unjurkan sekian banyak pendapatan daripada minyak, dan bila minyak itu lebih banyak, dan kita boleh bantu safety net kita. Yang keduanya, kalau kita tengok kelapa sawit transacted dalam US dollar kan. Jadi kalau kita jual dengan harga US dollar itu, bila kita convert kepada ringgit, dia akan lebih. Sebab itu antara komoditi yang naik harga sekarang ni, or at least stabilize, ialah kelapa sawit. Jadi ada kebaikannya, dan fenomena ini tidak akan lama, Dato'. Pusingan ekonomi dia akan mencari equilibrium, dan kita dah sebut banyak kali tentang equilibrium ni, ataupun dalam bahasa Melayu keseimbangan tu. Akhirnya dia naik turun, dia akan sampai ke satu tahap di mana dia akan steady pada stabilize pada satu tempat. Dari situ kita boleh tarik nafas. Jadi waktu ni kita jangan terlalu sangat reaktif, sebab akhirnya nanti bila interest rate terlalu tinggi di Amerika, mereka akan terpaksa turunkan. Dan kita tengok dalam analisa yang dibuat oleh pengkaji keuangan antarabangsa pun merasakan bahawa interest rate di US ni tidak boleh berpanjangan tinggi begini. Akhirnya dia akan turunkan juga. Sebab bila ekonomi itu sudah terlalu tinggi, interest rate-nya pun ada memberi kesan yang buruk kepada Amerika. Jadi the trick is how do you survive this till the time dia stabilize. Sebab itu saya terima kasih kepada kerajaan, terutamanya Menteri Kewangan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dia tahu waktu ini kena bantu rakyat. So itu banyak soal tentang subsidi dan sebagainya itu. RM3,700 unheard of. Kita tak pernah pun fikir kita boleh bagi sebanyak itu. Sebab itu ekonomi ini bukan saja bergantung kepada Menteri Kewangan. Dia boleh bagi macam-macam. Tetapi kalau rakyat atau pihak pembangkang di parlimen asyik gaduh saja, tidak ada masa untuk kita menstabilkan politik negara kita pun, kita akan menuju kepada kegagalan. Sebab itu mengurus ekonomi ini, lebih ramai orang faham tentang ekonomi. Ingat tak dulu saya minta kalau boleh silibus ekonomi ini mesti diterapkan daripada tingkatan 1 lagi. Bajet kerajaan, macam mana kerajaan buat bajet daripada tingkatan 1 supaya mereka boleh faham.